Contoh percaya tak yakin macam ni. Dia percaya kepada neraka, percaya. Tapi maksiat dia buat juga. Adakah orang yang macam ni percaya yang yakin atau tidak? Kalau yang percaya dan yakin dengan berita kata neraka ni tidak terhingga panasnya, masuk kekal di dalamnya tak mati-mati kita, pasti dia berubah perangai dia. Itu percaya yang yakin. Orang yang bertakwa ni yang beriman dengan benda yang gaib. Beriman dengan benda yang gaib, beriman dengan kesemua rukun iman tadi. Beriman tanpa ragu-ragu. Walladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata. Dan dia mendirikan salat. Dia membuktikan iman dengan mendirikan salat. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dia membelanjakan rezeki yang telah kami berikan kepada dia, membuktikan keimanan dia. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan mereka juga beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum kau. Ayat lepas itu, wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka betul-betul yakin. Dia tak kata mereka beriman, dia tak kata mereka betul-betul percaya, mereka yakin. Jadi gabungan ayat ini, beriman di dalam Islam ni, beriman dengan yakin, bukan percaya-percaya tapi tak yakin. Contoh percaya tak yakin macam ni. Dia percaya kepada neraka, percaya. Tapi maksiat dia buat juga. Adakah orang yang macam ni percaya yang yakin atau tidak? Kalau yang percaya dan yakin dengan berita kata neraka ni tidak terhingga panasnya, masuk kekal di dalamnya tak mati-mati kita, pasti dia berubah perangai dia. Itu percaya yang yakin. Kalau percaya yang tak yakin, dia tak kata bohong tapi perangai tak berubah. Dia contoh macam ini je. Berita kata, encik jangan pergi ni tempat ni, roadblock di depan tu, corner balik serta-merta. Dia bukan nampak apa lagi, dia percaya. Kalau dia tak percaya, dia jangan duk pergi jugalah. Sebab dia percaya, dia yakin. Jadi tindakan orang yang percaya dan yakin, dia akan berubah serta-merta, melainkan dia tak mampu berubah. Jadi kalau dia percaya dan yakin tapi tak berubah, percaya saja tapi tak yakin. Macam saya bagi contoh juga, dia percaya yang rokok itu berbahaya, tapi dia isap macam tu, percaya yang tak yakin. Tapi kalau percaya yang betul-betul yakin, dia akan berusaha untuk berhenti daripada merokok, tak cepat lambat. Ya tak? Itu contoh-contoh. Jadi dalam bab dunia akhirat pun macam itu. Sebab yang jadi begitu tuan-tuan sekalian, dia perlu pada yakin. Berita-berita tentang akhirat ni semua berita, bukan ada bukti dengan mata kepala. Orang pergi kubur tak pernah balik cerita pun. Ya tak? Siksa kubur pun tak pernah kita dengar pun, cuma ada berita-berita viral tu, entah betul entah tidak, kita tak tahu. Jadi kesemua itu berasaskan daripada perkhabaran yang kita yakini. Maka kita yakin kepada dosa, nerakanya, kita tak buat maksiat. Kita yakin kepada syurganya, pahalanya, kita buat kebajikan. Ya tak? Itu yakin. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila dia kata bertaubat, dia tapi perangai tak berubah, di mana bukti taubatnya? Melainkan dia terhalang, betul-betul tak boleh nak berubah. Itu soal lain. Kata macam dia halang tadi, dia berada di tempat-tempat yang tak boleh nak pergi masjid, nak pergi apa, itu soal lain, kerana dia halang. Tapi memang dia sendiri yang tak berubah, tapi dia kata dia bertaubat. Ini yang timbul masalah. Taubatnya taubat yang tak termasuk dalam kategori yang saya sebutkan tadi. Sebab itu dia kata, wa man lam yatub, ayat yang tadi, tubu ilallahi taubat, tubu ilallahi jami'ah, kamu hendaklah bertaubat kepada Allah semuanya, daripada semua bentuk dimensi maksiat tu. Bukan semuanya, semua manusia saja. Ayyuhal mu'minun, wahai orang mukmin. Sebab dia saya kata jangan beriman, jangan Islam saja tapi tak beriman. La'allakum tuflihun, semoga kalau kamu boleh buat begitu, kamu insya-Allah berjaya. Bermakna kalau tidak melepasi tahap itu, kita tak berjaya walaupun kita taubat. Orang taubat tak berubah perangai. Kata dia ni pemalas, dah dibeletek oleh isterinya, dimarah oleh pun, dia bertaubatlah, dia nak buat baik, tapi duk macam tu juga, tak berjaya lah. Tapi bila bertaubat, daripada malas kepada rajin, daripada perangai tak elok kepada perangai elok, itu yang disebut berjaya akhirnya orang yang bertaubat. Itu Tuhan janjikan orang yang bertaubat macam itu, Tuhan janjikan dengan kejayaan dalam hidupnya. Kemudian orang yang enggan bertaubat, apa jadi pula?
Itu surah An-Nur ayat 31. Manakala orang yang enggan bertaubat, tuan-tuan tengok surah Al-Hujurat ayat 11. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Oh, dahsyat. Buka Al-Hujurat ayat 11. Siapa yang tak bertaubat, malah tak bertaubat mengikut kriteria dan mengikut kategori yang saya sebut tadi. Bukan setakat ritual, bukan setakat astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih berpuluh-puluh kali tapi perangai tak berubah. Bukan yang itu. Tapi taubat sebagai satu skema yang saya sebut tadi, sebagai satu mekanisme untuk dia berubah. Faham tak? Jadi dia kena bertaubat macam itu. Kalau dia tak buat begitu, maka orang itu ialah orang yang zalim. Mengapa Tuhan sebut zalim, tuan-tuan sekalian? Ini ulasan dia, ni tafsir ni. Kerana dia meninggalkan apa yang Tuhan suruh, iaitu dia tak berhenti perbuatan maksiat, sebab itu dipanggil orang zalim. Begitu juga dia tidak buat, dia terus melakukan perbuatan yang ditegah, maka dipanggil orang zalim. Sebab orang yang tak bertaubat memang macam itu. Dia tinggalkan melakukan apa yang disuruh, dia tinggalkan, dia tak buat. Kemudian dia terus melakukan perkara yang ditegah, maka kedua-dua ni dipanggil orang yang zalim, kerana dia tak bertaubat. Maka perkataan zalim itu tidak akan hilang daripada dia, melainkan taubatnya memenuhi kesemua dimensi itu. Apabila taubat yang tak memenuhi dimensi yang macam itu, maka taubat itu tidak menyelesaikan masalah dia, maka dia terus menjadi orang yang zalim. Bermakna mati besok, taubat itu tak boleh menyelamatkan dia, seperti saya baca mula-mula tadi. Walaupun dia bertaubat berapa juta kali satu hari, sebab taubatnya tak memenuhi ciri-ciri taubat. Hadis memang sebut siapa yang bertaubat, dan kalau taubatnya diterima seperti budak kecil, tidak ada dosa. Tapi nak memenuhi ciri taubat yang diterima tu, itu yang saya ulaskan tadi. Tentang hadis tadi tak dinafikan kebenarannya. Kalau taubatnya Tuhan terima, dia tidak ada dosa. Tapi sejauh mana taubat itu diterima? Kerana taubat tak memenuhi ciri-ciri yang saya sebut tadi. Jadi dikira siapa yang tak bertaubat. Malah tak bertaubat seperti itu. Takat bertaubat, saya bertaubat macam anak lah. Apabila bapaknya pukul dia, kata dia tu nakal, dia berjerit, dia bertaubat. Tapi lain kali dia buat semula. Dia budak yang nakal ke tak? Tak apalah dia budak. Tapi kalau orang tua-tua kena sebat dirawatan, kena hukuman-hukuman tertentu pun keluar, sambung balik. Itu maksudnya. Jadi ditafsirkan orang yang tak bertaubat seperti itu, maka orang-orang ini orang yang zalim, kerana dia meninggalkan perintah Allah dan dia melakukan terus benda yang ditegah oleh Allah.